Minta keberkatan daripada Allah untuk kita pada bulan Rejab. Minta Allah berkati kita pada bulan Syaban. Dan panjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Kena banyak doa. Ada yang kata doa ni tak sahih dah Ustaz. Lantak ke dia lah tuan-tuan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi tu maknanya gua. Gua yang besar. Gua yang boleh muat ramai orang tu nama dia Kahfi. Kalau gua yang kecil, nama dia Ghar. Kalau gua ni besar kita ni, nama dia Kahfi. Kalau gua tu kecil tu, Ghar. Yang Nabi Muhammad pindah ke hijrah Madinah tu, Nabi dengan Abu Bakar tu duduk dua orang dalam tu kecil, ya itu bukan gua, itu nama dia Ghar. Ghar Sur nama dia. Yang besar tu apa? Al-Kahfi. Yang besar, yang ramai orang boleh duduk dalam dia. Jadi kalau gua kecil nama dia Ghar. Kalau gua besar Kahfi. Cukup dah. Jadi pagi ni, tengah hari ni kalau dapat ini pun cukup dah. Alhamdulillah. Nanti kalau kawan yang tak datang tanya apa kamu belajar hari ni? Ghar. Yang kecil, Kahfi, yang besar. Kalau yang ni pun tak dapat, leceh. Apa kamu dapat tadi ceramah Ustaz Qasim tadi? Kira dia jelas lah apa yang dia cakap tu. Yelah dia kata apa? Kira terang lah. Dia pun suara lepas kan, terang. Yelah dia kata apa? Kira faham lah. Rupanya dia tidur kat belakang tu. Dalam surah Al-Kahfi, Allah cerita tentang mereka tidur dalam gua 300 tahun dan dia tambah 309 tahun. Al-Kahfi ni, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni tidur 300 tahun. Dan ditambah 9 tahun mengikut kiraan kamu. Kenapa Allah Ta'ala sebut 300 dan 309? 300 tahun ialah mengikut kiraan kalender Ahlul Kitab. 309 tahun mengikut kiraan kalender kita. Hijri. Nampaknya 300 dia orang bersamaan 309 tahun. Maknanya setiap 100 tahun kalender Masihi 2023 tu, setiap 100 tahun maknanya kita 103 tahun. Kalau tuan-tuan di sini dah 50 tahun, bukan 50 tahun. Mungkin dah masuk 51 dah sekarang umur kita. Maknanya kita kalau ikut kalender Islam, dah tua dah kita ni. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, kalender mereka 300 tahun, kalender kita 309 tahun. Apa maksud? Dua-dua kalender harus digunakan. Sebab ada yang kata apa kau orang pakai kalender orang putih tak ada kalender Islam ke? Boleh. Kau nak pakai kalender Cina pun tak pun. Bulan pada kau lah. Tetapi yang menyerupai, yang mendekatkan kita dengan ibadat ialah kalender kita. Muharram Safar tu. Salah tak Ustaz? Kalau sekarang ni kita buat 17 Januari Ustaz. Salah tak Ustaz? Kami tak ambil bulan Rejab, kami tak ambil Jamadah Akhir, kami gunakan Januari saja. Boleh. Tapi apa yang ada dalam bulan Januari? Kalau 1 Februari, mungkin kita boleh ingat lagu Alley Cat. Di bulan Februari, gitu deh. Kan? Kalau kita, September, mungkin kita boleh ambil lagu Brian Hyland. Kita boleh buat kan lagu Brian Hyland tu, Seal with the Kiss. Yang mana ingat, tak ingat sudah. Entah. Orang tua macam saya, dia ingatlah. Kita tak ada apa. Tetapi kalau kita ambil daripada bulan Islam, setiap 1 bulan ada benda. Dia mendekatkan kita dengan ibadat. Bulan Rejab, ada apa? Ada Isra' Mi'raj. Bulan Mac kita ada apa benda pula bulan Mac? Tak ada. Datang bulan Syaban, dia mari nisfu Syaban. Datang Ramadan, puasa. Jangan sebut pasal Ramadan. Itu masalah tu. Datang bulan Ramadan, Ustaz, bazar Ramadan, Ustaz, kata dia. Bukan Ramadan penuh dengan keberkatan dia. Sebab itu kita gunakan kalender-kalender Islam untuk mendekatkan kita dengan ibadat. Sebab pada setiap bulan itu ada tanda-tanda dia. Tetapi kalau kita kata salah gunakan bulan Masihi, Januari, Februari itu salah. Kita tak boleh kata salah. Sebab Allah juga sebut benda itu di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Mereka tidur 300 tahun mengikut kalender Ahlul Kitab. 309 tahun mengikut kalender kamu.
Jadi dua-dua Allah Ta'ala sebut. Bila dua-dua sebut, maknanya harus dipakai yang dia orang punya. Tetapi yang mendekatkan kita dengan ibadat apa dia? Bulan kalender Islam, kalender Hijri. Ni yang kita sebut Rejab. Rajabun, Rejab. Dalam dia ada apa? Oh, banyak tuan-tuan. Oi. Bila sebut saja Rejab ni, kita dah standby dah. Standby nak pergi apa? Standby nak ke Ramadan. Tu yang sibuk puasa. Hari ni puasa ni. Qada tak habis lagi. Lagi 14 hari, lagi 14 hari. Menggelepar tangan tu. Tapi dengar cerita minggu depan dia kena beri kahwin. Itulah, tak habis lagi qada. Yang setahun dulu makcik buat apa makcik? Dah lagi 2 hari nak masuk Ramadan. Masa itulah asyik pun nak qada. Yang dulu kau buat apa? 2 bulan ni kita dah mula sibuk dah sekarang ni. Nak buat persiapan. Kehangatan Ramadan tu bermula daripada bulan Rejab. Kita dah terasa dah. Kita dah rasa seronok dah. Lalu orang pun buat ceramah Isra' wal Mi'raj. Dalam dia cerita macam-macam. Ada setengah orang pula, Ustaz, betul ke Nabi Muhammad naik ke langit? Kenapa? Tak ada, dia naik apa? Tak pada pakai baju angkasawan ke Ustaz? Oksigen macam mana? Kau ingat Nabi Muhammad tu tok saudara kau ke? Kalau tok kita, betul lah. Nak pergi ke Mekah kena bawa macam-macam bekal. Nabi Muhammad tu Nabi. Kekasih Allah. Kalau dia pun kena bawa bekal macam kita, kekasih Allah pun benda. Kalau dia pun kena pakai baju angkasawan, naik pelancar roket semua tengok, semua siapa tu? Nabi ke dalam tu. Leceh benar lah tuan-tuan. Dia Nabi. Yang hantar malaikat tu suruh bawa dia naik ke langit tu siapa? Allah. Takkan Allah nak gunakan peraturan yang sama macam kita? Satu. Yang kedua, wajib percaya Nabi Muhammad naik ke langit. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jangan tuan-tuan kata pula, mungkin dia mimpi kot. Kan? Mungkin dia mimpi lah. Dia tak mimpi tuan. Dia pergi dengan tubuh dan badan, jasad dan roh dia pergi. Itu masalah dia, Ustaz. Macam mana tak ada oksigen, Ustaz? Itu bukan masalah dia. Allah, dia itu tetamu Allah. Jangan letakkan satu. Sama macam kita. Nabi Muhammad daripada sudut lain sama macam kita. Manusia macam kita. Tapi daripada sudut kemuliaan tak sama dengan kita. Tuan-tuan ni kalau berak tengah jalan tu, setahun ada lagi tai depan tu. Pasal apa? Manusia. Nabi Muhammad bila dia buang air je, tanah serak, tak ada bekas. Itu nama Nabi. Kalau Nabi Muhammad pun, tu siapa punya tu? Tu air kencing Nabi tu, hidup tuan-tuan. Tak ada sebarang benda yang boleh mengaibkan Nabi SAW. Maka keistimewaan itu hanya untuk Nabi SAW. Apa yang Nabi nampak, memadailah Nabi nampak seorang. Tak payah kita pun nak tengok juga. Aku selagi mana tak nampak dengan mata kepala aku tak percaya, kata dia. Aku nak nampak, baru aku percaya. Oh, memadailah Nabi seorang nampak. Nabi turun, dia bagi tahu kepada kita apa yang baginda nampak sudah meyakinkan kita. Sebab apa? Sebab Nabi itu sifatnya ialah siddiq, tabligh, fatanah. Dia adalah orang yang bercakap benar, dia takkan berbohong. Apa yang Nabi cakap, Nabi akan sampaikan. Apa yang Nabi tengok, Nabi akan sampaikan kepada kita. Maka memadailah kita tengok, kita dengar, kita baca apa yang Nabi nampak. Dan kita percaya. Salah satunya ialah apa yang Ustaz Said sebutkan tadi. Tentang golongan yang tidak mau membayar zakat. Ni tuan-tuan ni, kadang-kadang kita ni, bila sebut nak bayar zakat, dia marah. Kita teruk-teruk bayar zakat, kita teruk-teruk kerja, senang-senang nak bayar zakat. Nampak tuan-tuan? Dia marah, tuan-tuan. Dia tak tahu bahawa rezeki Allah yang bagi. Nyawa kita sekarang ni pun Allah yang bagi. Akak-akak sekarang ni duk telan Elio ni, Allah yang bagi. Akak-akak sekarang ni duk berkelip-kelip mata tu pun Allah yang bagi. Bayangkan kalau akak-akak tak boleh kelip mata. Saya pun lari. Bos kita depan ni tengok saya tak kelip-kelip lari saya tuan. Bayangkan kalau saya pergi Mina nak dara orang.
Begini saudara tu, jemputlah makan ustaz. Apa makcik ni tak kena kelip ni? Saya lari. Dengan sebab berkelip itulah manis rupa dia. Tambah kalau banyak kali kelip, lagi manis tuan-tuan. Yang dah faham, tak faham sudah. Bayangkan berkelip ni pun Allah Ta'ala bagi rezeki. Maka Allah minta sikit. Bukan untuk dia, untuk kita. Bagi kepada orang lain. Nama dia apa? Zakat. Membersihkan harta awak. Dan bila kita berzakat, dia menyeronokkan orang lain. Dia menyenangkan orang lain. Baru ni saya buat program tuan-tuan. InsyaAllah. Saya rasa tak lama lagi keluar ke Ustaz. Satu forum perdana rakaman. Saya kata begitu mudah sekali, begitu senang sekali memerintah orang-orang Islam. Orang Islam adalah satu bangsa yang paling senang diperintah. Sebab masjid wakaf. Orang wakaf. Tanah dia sendiri dia wakaf buat masjid. Dia tak minta tanah kerajaan. Nak buat masjid, orang ramai derma. Bayangkan. Nak tolong orang miskin, zakat bayar, tolong orang miskin. Nak tolong budak-budak belajar, zakat tolong dia orang bayar. Bayangkan tuan-tuan, orang Islam ni adalah satu bangsa yang tak minta duit orang. Tanah kubur, orang Islam wakaf. Tengok tuan-tuan. Tanah surau, orang Islam wakaf. Buat mahat tahfiz, buat sendiri, duit sendiri. Dia tak minta tuan-tuan. Jadi siapa yang belanja paling banyak? Bayangkan untuk bajet orang miskin, bajet fakir miskin, bajet untuk mu'alaf, bajet untuk ibu tunggal, zakat ada. Sebab itu, janganlah kita ni nampak bahawa orang Islam ni menyusahkan. Tadi semalam saya dengar satu ucapan satu pemuda, ini orang Melayu Islam tak pakai, tak guna banyak. Tak ada guna apa? Rumah sembahyang kami pun tanah kami sendiri. Nak buat masjid tu pun duit kami sendiri. Tak minta pun bajet peruntukan pada hampa. Berbeza dengan bangsa lain, berbeza dengan orang lain. Nak buat apa pun minta, tanah kubur pun minta. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang ada pada sifat kita orang Islam ialah menyenangkan orang. Salah satu yang menyenangkan orang ialah berzakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tetapi Allah memberi peringatan dan memberi inzar. Jangan tak bayar zakat. Jangan tak bayar zakat. Allah beri ancaman kepada kita. Tetapi kalau kita bayar zakat, apa pula yang Allah ganti? Allah ganti lebih daripada itu. Juga dalam surah, dalam kisah Isra dan Mi'raj. Tanam sebiji benih, dibalasnya 700 kali ganda. Sebab itu ada orang tanya pada saya, Ustaz, apa cara nak kaya? Saya jawab dua. Cara nak kaya, yang pertama, kena banyak kawan. Okey, tuan-tuan sini nak kaya? Boleh? Kena banyak friends. Bubuh es banyak sikit. Friends. Di belakang tu. Bila tuan-tuan banyak kawan, tuan-tuan buat apa mu senang. Di mana ada friends tu, bos? Di mana yang selalu tuan-tuan dengar friends? Di TikTok. Di Facebook. Di Instagram. Tuan-tuan nak kaya? Banyakkan friends. Bayangkan tuan-tuan ada friends 1.5 juta, 2 juta. Tuan-tuan jual biskut hari raya, senang jual. Tuan-tuan jual tudung aja. Dia tudung Siti Khadijah. Tuan-tuan buat tudung Siti Fatimah. Online saja. Tuan-tuan akan jadi kaya. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada Facebook, jangan gunakan untuk duk cerita orang nikah dua, buat apa? Buang masa je. Habis-habis pejabat, tak ada nak balik, duduk nyembah dah. Dah selai dah. Baru dia tahu. Five cakap, baru tahu. Salah apa dia? Ada kaitan dengan hang? Ada mak saudara hang ke? Sepupu hang ke? Benda tak ada faedah, hampir mereka selesai. Ni, selesaikan masalah kita ni, kos kita ni. Dah diberikan kepada kita satu jalan kemudahan. Macam mana nak dapat senang? Banyakkan friends. Bayangkan tuan-tuan saya, friends saya tak banyak dalam Facebook 2 juta ya. TikTok saya 1.3, 1.4 juta ya. Instagram saya 1 juta ya. Jom tuan-tuan, saya masuk aja. Jom kita pergi umrah, sepah mai ikut. Ramai orang ikut. Jadi tuan-tuan nak jadi kaya, jangan sombong. Ini bila ada Facebook, private.
Private. Orang lain tak boleh baca, orang lain tak boleh buka. Habis. Rugi lah. Apa guna kau buat? Akhirnya cukup bulan tak ada. Kat siapa aku nak pinjam duit? Along lah. Jom kita buat, tuan-tuan. Orang lain jana pendapatan macam-macam hanya melalui media sosial saja. Dua, bagaimana nak jadi kaya? Datuk sebut tadi. Berzakat. Bersedekah. Siapa yang cakap? Bukan Datuk Ishak cakap. Allah cakap. Zakat itu menambahkan lagi pendapatan awak. Kenapa saya suka Rejab? Kenapa saya suka Syaban? Sebab selepas Syaban adalah Ramadan. Kenapa? Sebab bulan Ramadan adalah bulan saya membayar zakat. Saya buat kiraan bayar zakat setiap Ramadan. Saya tak sabar dah, tuan-tuan ni. Tak sabar ni. Sebab apa? Sebab bila saya bayar zakat, saya rasa macam satu benda keluar pada badan saya ni. Rasa Allah lapangnya, tuan-tuan. Seronoknya. Sebab tanggungjawab kita buat. Yang kedua, dengan zakat tu, kita boleh sebarkan merata-rata. Seronoknya membayar zakat, tuan-tuan. Cubalah yang mana belum bayar zakat tu, tahun ni cuba bayar. Yang duk runsin, ada banyak masalah, ustaz. Masalah suami pergi siam tak balik-balik lah, ustaz. Macam banyak benar masalah, ustaz. Cuba bayar zakat, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan memudahkan urusan. Wallahu'alam. Kita kena banyak doa lah. Okey. Minta keberkatan daripada Allah untuk kita pada bulan Rejab. Minta Allah berkati kita pada bulan Syaban. Dan panjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Kena banyak doa. Ada yang kata doa ni tak sahih lah, ustaz. Lantak ke dia lah, tuan-tuan. Sikit-sikit tak sahih. Sikit-sikit tak sahih. Habis tu doa kau minta kaya sahih ke? Doa kau minta nikah lain sahih ke? Doa yang diajar oleh para ulama kau kata tak sahih. Zaman sekarang ni orang nak dalil, tuan-tuan. Doa pun salah ke? Ud'uni astajib lakum. Banyakkan berdoa. Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Minta supaya Allah berkat. Sebab bulan Rejab ni, tuan-tuan, kita nak menuju pada bulan yang akan datang. Macam kita nak pergi haji lah. Mintalah sihat aku nak pergi haji. Supaya daripada sekarang sihat untuk haji. Sekarang sihat untuk Ramadan. Minta Allah berkati kita. Nombor satu. Yang kedua, penghayatan Ramadan kena buat lah. Sebab itu penghayatan Ramadan itu kita dah mulakan daripada bulan Rejab. Pada bulan Syaban. Semangat tu kita dah war-warkan. Macam mana kita nak sambut tahun baru lah. Tahun baru Cina. Belum raya lagi. Tapi Ciong Sam dah beli dah. Dia punya kad dah. Warna merah dah pasang dah. Pasal apa? Nak menyemarakkan tahun baru Cina. Takkan bila datang Ramadan tak semarak apa langsung. Lebih lagi lah kena buat yang kita punya. Yang orang punya pun kita pergi hias pokok ru. Ambil tangga hias. Yang hias tu semua pakai tudung. Engkau sambut raya dia ke? Tidak. Habis tu dipaksa. Buat je lah, kata dia. Kalau yang orang punya pun kita hias, kenapa kita tak hias untuk kedatangan Ramadan? Yang ketiga, tuan-tuan, kita kena tahu Ramadan tu apa. Yang kita hanya tahu ialah Ramadan tu bulan puasa. Ya, apa benda? Yang pertamanya nama dia Syahrun Azim. Bulan yang agung. Baru kita tahu kehebatan dia. Bulan yang agung tu sebab apa, Ustaz? Satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah di dalam Quran ialah bulan Ramadan. Bulan lain tak disebut nama dalam Quran. Yang sebut nama apa? Ramadan. Syawal tak disebut, Muharram tak disebut, Jamadil Akhir pun tak sebut. Yang sebut Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, nangis tak? Tengok Kaabah. Nangis first time pergi tengok. Kali kedua pun nangis. Ya Allah. Ya Allah, nangis. Kenapa kau nangis? Tak tahu, selalu tengok dalam TV je. Nampak? Jarang orang tengok Kaabah. Kenapa kau ketawa? Tu gila semua. Kena balik ke hotel, simbah dengan air zam-zam sikit. Kita akan tengok dengan menangis. Sebab apa? Sebab Kaabah tu ada nama dia dalam Quran. Bila kita baca Quran, Kaabah, Baitullah, depan mata aku. Serupalah kalau kita pergi Mesir, kita tengok mayat-mayat Firaun. Kuru kerindu dalam cermin tu. Kita tak ketawa pula, kita tak menangis pula, kita naik bulu roma.
Takut. Kenapa? Yang ni yang Allah sebut Firaun ni, yang nama dia ni kekal dalam neraka. Ya Allah, aku duduk ahli neraka sekarang. Kita rasa begitu. Jarang tuan-tuan orang ambil gambar dengan Firaun. Senyum sikit. Kau gila ke apa ke? Nampak? Tuan-tuan, Ramadan tu nama dia disebut oleh Allah dalam Quran. Takkan tak rasa apa-apa? Gerun tidak, sedih pun tidak, bangga pun tidak, relax. Padahal nama tu dalam Quran. Dia azimun. Maka kita kena rasa agung dengan kedatangan Ramadan. Yang kedua, Syahrul apa? Dia dipanggil sebagai Syahrul Mubarak. Bulan keberkatan. Sebab tu saya suka tuan-tuan bayar zakat bulan Ramadan. Dahlah zakat tu wajib, Allah lipat gandakan pahala, Allah lipat gandakan pembalasan pada orang yang bayar zakat. Sebab tu ambil keberkatan di bulan mubarak. Sunat dapat pahala wajib dapat 70 kali ganda. Mana nak cari tuan-tuan? Bulan ni lah bulan kita banyak bersedekah. Bayangkan seorang yang kita bagi makan dia buka puasa, kita dapat satu pahala. Pahala orang tu puasa. Tanpa mengurangi pahala yang makan tu. Jangan pula yang kita sedekah tu tak nak makan. Tak nak makan dah orang dah buka puasa orang sedekah ni. Tak nak aku. Senang-senang aku puasa, dia dapat pahala aku, hidup lah aku. Bahalul betul kau ni. Buka lah puasa dengan sedekah tu, pahala kau tak ada hilang. Tapi orang yang bersedekah tu dapat. Kalau macam hari ni 200 orang datang, 200 pahala puasa dia dapat. Jadi akak-akak bulan Ramadan nanti sponsor. Mana anak yatim, mana senangkan hidup orang. Cari masjid mana-mana bayar 400 orang, 400 pahala. Petang tu suami kita bawa, kita naik kereta duduk tepi pagar masjid. Ramai orang makan, buka puasa kita lihat. Alhamdulillah. 400 orang ada. Ada bang, ramai bang. Sebab tu hari ni abang tak puasa. Isteri kata aku siku lagi aku ni kan. Pergilah bulan mubarak. Yang ketiga dia dipanggil bulan apa? Syahrul Quran. Bulan diturunkan Quran. Baru kita rasa seronok. Oh, aku nak tubuh tim tadarus. Aku nak buat tim tadabbur Al-Quran. Dulu kita buat tim tadarus. Yang masuk muka tu Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipuah Tertipu, Abang Bidin, Pak Sako. Contohlah. Tapi tahun ini tadarus dan tadabbur. Apa dia tadabbur? Oi. Kena slow sikit. Apa dia tadabbur? Masya-Allah tuan. Marah benar dia tuan ni. Kita tadabbur. Tadabbur tu bukan tafsir. Tadabbur berfikir, tengok ayat Quran tu. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nanti di hari kiamat, ubun-ubun kamu ni aku campak sini. Ubun-ubun penipu yang buat jahat. Kenapa ubun-ubun? Bincang tadabbur. Kenapa ubun-ubun? Yang buat jahat tangan, yang buat jahat kaki, yang buat jahat mulut. Ubun-ubun yang kena. Buat kajian lah kenapa ubun-ubun. Rupa-rupanya ubun-ubun ialah tempat untuk kita mengawal pergerakan. Yang nak buat jahat, yang nak buat baik, bermula di mana pemikirannya? Bermula daripada otak di bahagian ubun. Dia yang menggerakkan pemikiran. Maka kata Allah, itulah kepala otak penipu, kepala otak jahat. Ini yang kita kalau boleh, bulan Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan, kita buat tim tadabbur. Panggil Ustaz Said Amru ni. Tadabbur je, satu hari, satu waktu rehat tadabbur. Apa dia yang dikatakan puasa? Kenapa berpuasa? Apa dia yang dikatakan kisah bagaimana Nabi Nuh buat kapal? Cerita ya Nabi Nuh buat kapal. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Nuh buat kapal, dia bawa binatang. Banyak pula tu. Agak-agak binatang tu, dia makan apa? Pernah tuan-tuan fikir, binatang yang naik kapal Nabi Nuh tu makan apa? Tuan-tuan ingat dia makan bubur Asyura ke? Ambil jagung, kacang hijau, masak-masak panggil gajah-gajah, memang makan bubur. Tuan-tuan ingat dia makan ke? Sekali gajah makan berapa tan? Sekali dia minum berapa kilo? Ini yang kita kena fikir. Maknanya kapal Nabi Nuh, dia ada tangki simpanan air
dia ada tempat simpanan makanan. Mungkin sudah ada peti sejuk beku pada masa itu. Tidak macam mana dia simpan makanan 150 hari. Tuan-tuan ingat dia puasa duduk atas kapal tu. Nabi Nuh dahaga, air banjir banyak minum. Mesti dia bawa tong dia, mesti dia bawa tangki dia. Jangan kita hari ni dengar Nabi Nuh buat kapal. Oh, kapal. Habis tu dia orang tidur macam mana, binatang ni naik macam mana. Yang ni nama dia tadabbur. Nabi Nuh duduk di atas bukit, ribut topan melanda, anak Nabi Nuh di bawah bukit. Hujan turun, ribut melanda, Nabi Nuh kata pada anak dia, "Oi anak, main naik." Kalau tuan-tuan duduk atas bangunan ni tingkat 16 ni, pergi panggil orang bawah ni, agak-agak dia dengar. Dia tak dengar. Macam mana Nabi Nuh duduk atas bukit, anak dia dengar? Boleh tak kalau saya dia guna handphone? Cuba fikir. Itulah nama dia tadabbur. Berfikir macam mana dia bercakap dengan orang yang di bawah. Macam mana dia buat kayu dijadikan bahtera, paku dijadikan bahtera. Itu nama dia tadabbur. Yang keempat, bulan Ramadan ni bulan apa? Syahrul Qiyam. Bulan berdirinya malam, menghidupkan malam, sembahyang malam. Yang kelima dipanggil apa? Syahrul Muwammah, Musawwah. Syahrul Musawwah, maksudnya bulan menyantuni orang lain. Bulan inilah yang kita nak tengok orang miskin, orang susah. Bulan yang kita nak tengok orang yang kesusahan, anak-anak yatim, nak tolong orang. Inilah bulan Ramadan. Sekarang dah cari dah, mana dia rumah anak yatim kita nak buat, mana dia ibu tunggal yang kita nak jaga, mana dia yang susah kita nak tolong. Macam hari tu ada orang jumpa saya, anak dia, jiran dia mati, suami jiran ni mati, tinggal anak yatim dengan isteri 5 orang. Jadi datang dia ke rumah saya, suruh saya ambil anak yatim 5 orang. Dia datang, dia kata, "Ustaz, jiran saya sudah mati. Anak kecil Ustaz, 5 orang yatim Ustaz, kecil Ustaz. Kesian Ustaz. Tolonglah ambil, letak sekolah Ustaz." Boleh, insyaAllah. Datanglah, pergi daftar. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Itu nama dia pelaburan yang bijak, nama dia tuan. Mak dia ambil, anak saya ambil. Oh, bagus. Kena jaga siap-siap dah sekarang ni. Yang keseterusnya, syahru yazdadu fihi rizqil mu'min. Bulan Ramadan tu bulan apa? Bulan yang ditambah rezeki orang beriman. Tuan-tuan nak ada rezeki bertambah pada bulan Ramadan? Nah, daripada bulan sekarang dah fikir dah. Bulan Rejab dah fikir dah. Macam mana aku nak tambahkan rezeki pada bulan Ramadan? Nabi jamin tuan-tuan, bulan Ramadan ni keberkatan dia banyak. Ni, hak jual songkok, rezeki berlipat ganda bulan Ramadan. Cuba pergi jual bulan Zulhijjah, tak laku songkok. Ni, jual butang baju Melayu laku. Tuan-tuan buka baju ni, tambah terbakar pula dah. Buka kelang baju. Buka kelang baju je, kain baju je. Jenis-jenis baju macam-macam. Bor pula duta, diuk lagi laku tuan. Tuan-tuan jual kuih saja, laku. Jual tiket bas ekspres saja pun laku. Inilah benda yang akan berlaku di sepanjang bulan Ramadan. Sampai orang jual selipar Jepun, dipotong halus-halus selipar tu, dicelup dengan tepung goreng, lalu digoreng, pun orang beli tuan-tuan. Bayangkan bulan Ramadan ni, Masya Allah. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Jadi kalau begitu istimewanya Ramadan, maka kita semarakkan daripada bulan Rejab ni. Aku dah nak buat dah. Ada yang dah puasa pada bulan Rejab, ada yang dah nak start puasa pada bulan Syaban, sebab dia nak menyambut Ramadan. Salah satunya ialah memberi kesenangan pada orang lain. Salah satu kesenangannya ialah zakat. Sebab kita akan agihkan zakat nanti pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam.